Okey, anak-anak. Mak sorry tadi. Okey, tiba-tiba je dia terberhenti yang video yang bahagian A tu kan. Because of mak nak pergi kepada mak punya Windows. Tapi bila mak tekan escape tu, dia rupa-rupanya dia stop the recording. Okey, so kita sambung balik lah Sian lah hai awak semua. Okey. Alright. So, tadi kan kita dah trace. Okay, we already trace. Kita dapat jawapan dia ialah FB. Okay. Kita dah trace dia punya sign flag. Kita dah trace dia punya zero flag. Kita dah trace. Sekarang kita nak trace dia punya overflow flag. Okay. Apa yang mak nak bagi tahu dalam overflow flag ni, alright. Yang sebelum ni, yang kita tentukan range dia tu, kita tentukan range yang nombor positif, betul tak? Kalau dia nombor positif, 8 bit dia daripada 0 dalam desimal sehingga 255 dalam desimal. Kalau nombor tu nombor positif, 16 bit dia daripada 0 dalam desimal sehingga 65535 dalam desimal. Ini ialah range kalau jawapan awak tu melibatkan nombor positif. Now, jawapan yang kita dapat ialah nombor negatif. Kenapa? Sebab nombor kecil tolak dengan nombor besar. Jadi, kalau nombor negatif, 8 bit, dia punya range ialah daripada negatif 120, Dia punya range ialah daripada negatif 128 dalam desimal sehingga positif 127 dalam desimal. Nilai ini, siapa-siapa yang ada buku Assembly Language Handbook tu, ada dekat dalam tu. Tapi mak tak ingat muka surat mana. Dia dekat bahagian depan-depan. Okey. Sebab buku tu masih lagi kawan mak pinjam. Jadinya itu yang mak mencari sumber inilah tadi. Okey. Kalau nombor tu ialah nombor negatif, 16 bit, nilai dia ialah daripada negatif 32768 dalam desimal sehingga positif 32767 dalam desimal. So, nilai dia tak sama ya anak-anak. Nilai dia tak sama. So, kalau tengok kepada kita punya jawapan tadi, kita 10 dalam desimal tolak dengan 15 dalam desimal. So, hasil tolak kita dapat negatif 5 dalam desimal. So, kalau kita tengok kepada range 8 bit yang nombor negatif ni, dia ialah negatif 128 dalam desimal, negatif 5 dalam desimal dan positif 127 dalam desimal. Bermaksud dia within range. Okay. So, jangan buat kesilapan macam senior-senior awak. Sebab senior-senior awak cakap dengan mak, kita dapat nombor negatif sedangkan kita kan daripada 0 sampai 255. Jangan pakai range yang positif kalau awak dapat jawapan awak ialah negatif. Okay, so kena ingat. Alright, so dia within range kan? Sebab negatif 5 ni dia within range. Jadi bila dia within range, overflow flag kita menjadi kosong. Okay. The next one, kita tengok kita punya carry flag. So, kalau untuk 8 bit, kita tengok ada tak borrow daripada bit 8 pergi kepada bit 7. Tengok tadi, kita memang ada kita ada borrow. So, bila kita ada borrow, bermaksud kita punya carry flag menjadi 1. Sebab kita ada borrow daripada bit 8 pergi kepada bit 7. Now, kita tengok kita punya parity flag.
So parity flag kita tengok kita punya jawapan dan kita kira bilangan 1. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ialah odd number. Jadi odd number menjadi 0. Dan last kali kita ada auxiliary flag. Auxiliary flag ialah anak kepada carry flag. So kita tengok ada tak borrow daripada bit 4 pergi kepada bit 3. Ada kan? Okay. So bila ada, kita punya auxiliary flag menjadi 1. So this is how kita nak detect kita punya carry flag, overflow flag, status flag semua tu. And how are you going to count awak punya jawapan. If you look in your assembly language handbook, okay, kalau awak tengok dekat dalam buku assembly language awak, it uses the method of two's complement. Pun boleh juga kalau awak nak pakai. Tapi mak tidak ajar menggunakan kaedah two's complement sebab mak tak nak awak rasa keliru. Kita dah ada tolak kan, mak tolak je lah. Macam tu kan, awak akan fikir macam tu. So, kalau dalam buku dia memang akan ajar menggunakan two's complement. So, you can always check dekat awak punya buku yang mak ajar, kita tolak macam biasa je. Okey, awak mungkin tanya, mak nak pakai cara yang mana mak? Mana-mana tak kisah. Because the answer will be the same. Jadi nak pakai two's complement betul, tak nak pakai two's complement macam cara mak ni pun betul juga. Tak ada masalah. Okay. Alright. So last kali kita tengok yang 16 bit. So ini ada dekat muka surat 43 dalam awak punya handbook. Okay. So kita ada 3 sahaja statement. 1, 2, 3. Okay. If you look in your assembly language handbook, memang dia pakai two's complement. Alright. So kat sini kita tengok move CX 3. 3 dalam decimal, 3 juga dalam hexa. Bermaksud nilai CX awak menjadi 0003. Okay. And because ianya masih lagi dalam move instruction, bermaksud all your status flags are not affected. Jadi awak punya sign flag ialah 0. Awak punya zero flag ialah 0. Awak punya overflow flag ialah 0. Awak punya carry flag ialah 0. Awak punya parity flag ialah 0 dan awak punya auxiliary flag juga 0. Kemudian kita ada move DX4. 4 dalam hexa, 4 dalam decimal, 4 juga dalam hexa. Jadi nilai dalam DX ialah 0004. Nilai CX kekal 0003 dan nilai all the status flag masih lagi kekal. Okay. The last statement kita nak buat penolakan. CX ialah awak punya destination dan DX ialah awak punya source. Kita nak tolak 0003 ini dalam CX, nak tolakkan dengan 0004 dalam DX. Okey, kita tolakkan 16 bit sebab dia pakai CX dan juga dia pakai DX. Jadi kita ada 0000, ini ialah 0. 0000, ini ialah 0. 0000, ini ialah 0. 0011, ini ialah 3. Nak tolak dengan 0000, ini ialah 0. 0000, ini ialah 0. 0000, ini ialah 0. 0
100. Ini ialah 4. Okey. Kita tolakkan. So, bila kita tolakkan, 1 tolak dengan 0 kita dapat 1. 1 tolak 0 kita dapat 1. Now, the trick is 0 tak boleh tolak dengan 1. Dan kalau kita tengok dekat sebelah kiri ni, semuanya 0. So, nak buat macam mana, Mak? Kita assume ada borrow daripada bit 16. So, apabila kita ada borrow, bermaksud ini semua akan jadi 1. Okay, ini akan jadi 1. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Ini jadi 2. Okay. 2 tolak 1 kita dapat 1. 1 tolak 0 kita dapat 1. And here, kita dapat semuanya 1. Sebab 1 tolak 0 kita dapat 1. Ini membentuk F. Sekejap Okay. Ini membentuk F. Ini membentuk F. Ini membentuk F. Ini membentuk F. Jadi jawapan F ni nak simpan dekat mana, Mak? Kita simpan dalam CX register because CX is your destination. Jadi CX register nilainya ialah F. Okay. DX register kekal 0004. Kenapa? Sebab DX ialah awak punya source. Okay. Now, kita tengok kita punya flags. Kita tengok kita punya sign flag. Kalau 16 bit, kita tengok pada bit yang ke-15 dalam jawapan. So, dalam jawapan, bit yang ke-15 ialah 1. Jadi, kita letak jawapan kita sebagai 1. Okey. Kemudian, kita nak tengok zero flag. Adakah jawapan awak semuanya kosong? Tidak, jawapan awak semuanya 1. So, kita punya zero flag menjadi kosong. Ingat zero flag hanya menjadi 1 apabila jawapan awak semuanya kosong. Alright. Kemudian kita ada overflow flag. Ingat tak yang macam Mak bagi tahu tadi? Kalau sorry. Okey. Kalau dia ialah 16 bit yang melibatkan nombor negatif, dia punya range ialah daripada negatif 32768, betul Okey. 32768 dalam decimal sehingga positif 32767 dalam decimal. So now, apabila 3 dalam decimal tolak dengan 4 dalam decimal, kita dapat negatif 1 dalam decimal. Dan negatif 1 dalam decimal ini dia within range. Okay. Dia within range. So, apabila dia within range, bermaksud overflow flag awak ialah kosong. Next, kita tengok carry flag. Ada tak borrow daripada bit 16 pergi kepada bit 15? Sah ada sini tadi. So kita punya carry flag akan jadi, carry flag kita akan jadi 1. Okey. Kemudian kita tengok kita punya parity flag. Tengok jawapan, awak kira bilangan 1. Kita dapat 4. Ada 16. So, bila 16 ialah even number.
Bila even number, parity flag kita menjadi 1. Dan last sekali, ialah kita punya auxiliary flag. Okey, ada tak buruh daripada, ada tak buruh daripada bit 8 pergi kepada bit 7? Ada kan tadi? So, auxiliary flag menjadi 1. So, that is how dia punya cara awak nak trace the values dalam status flags and the values dia dalam register CX dan juga dalam register DX. Okay, if you want to double check, double confirm, awak boleh run dalam IMU 8086. InsyaAllah jawapan kita akan sama. Okay. And then ini ialah exercises, yang mana dia bagi equation begini dan dia minta awak untuk jadikan ataupun convert kepada assembly language instruction. Ini ialah exercise yang pertama dan ini ialah exercise yang kedua yang mana ialah tracing punya exercises. So, kita akan nampaklah dekat sini dia ada rojak. Dia ada tambah, lepas tu dia suruh tolak. Macam ni lah pattern soalan untuk awak punya lab test. Macam tu. Okey, kita ambil lah masa sikit, kita ambil soalan ni. Alright, okey. Dekat soalan ni, dia minta awak untuk convert mathematical equation ini menjadi assembly language. Okey, so sekarang ni cara pertama yang Mak rasa paling senang. Okey, yang pertama sekali awak cari, sebab awak kena tahu 278 ni dalam desimal, 226 dalam desimal, 176 dalam desimal, 1 pun dalam desimal. Jadi cara pertama ialah awak convert dulu nilai-nilai dalam desimal ini kepada heksa. Okey, mula-mula 278. Kita tengok dalam desimal 278, heksa dia ialah betul ke ni? Desimal 278. Heksa dia apa ni? Kenapa? 278. Okey, heksa dia 116 Mak teruslah macam tu. Okey. So, heksa dia ialah 116 dalam heksa. Kalau 226, 226 226 dalam desimal. 226 dalam desimal, heksa dia ialah E2. Heksa dia ialah E2. Kemudian kita ada 176. Kemudian kita ada 176. Jadi 176 heksanya ialah B0. 176 heksa dia ialah B0. 1 ni 1 lah. Ni dah nilai dalam heksa. Ini semua nilai dalam heksa. Alright. Itu perkara pertama. Perkara kedua, awak declare variable X. Dia dah mention dekat sini, X pula Y. Mak pun dah tersasul. Okay. Declare variable Y. Dekat sini dia dah mention Y ini sebagai size word. Bila word bermaksud awak kena declare menggunakan DW. Awak pun declare Y DW 0000 dalam heksa. Awak tanya dengan Mak, kenapa kita letak 0000 dalam heksa, Mak? Sebab at this moment awak belum lagi membuat sebarang penambahan atau penolakan. So, bila belum buat, kosonglah kan?
Okey. Alright, tu yang kedua. Yang ketiga, awak kena masukkan ke semua values itu ke dalam register. So, bila dekat sini awak dah pakai DW, awak dah pakai 16 bit, mak cadangkan assembly language awak semua awak pakai 16 bit supaya awak tidak keliru. Okey. So, awak kena masukkan nilai-nilai ini ke dalam register. Awak pun masukkan. Move, masuk dalam AX, nilai kita ialah 0116. Ni dah dalam hexa. Kemudian, kita move pula dalam BX, nilai kita ialah 00E2 dalam hexa. Okey. Lepas tu dia ada tambahkan. Okey, alright. Untuk assembly language, awak kena buat one by one. Okey, maksud mak one by one. Okey, awak masukkan 116, masukkan E2, lepas tu tambah. Lepas tu awak add. Addkan AX dengan BX. Okey. Bila dah tambah, perasan tak? Dalam AX, dia akan menyimpan hasil tambah 278 ni tambah dengan 226. Betul tak? Sebab AX tu ialah destination kan? Okey. Kemudian kita nak tolak dengan 176. So, bila kita dah menambah, perasan tak? Nilai dalam BX tu kita dah tak pakai dah. Jadi awak boleh override. Okey, awak override. Move BX 00B0 dalam hexa. Override dia. Sebab the next kita nak pakai 176. 226 tu kita dah tak nak pakai. Okey. Kemudian bila kita dah masukkan B0 dalam BX ni, kita akan tolakkan dia. Sub AX BX. So bila kita dah tolakkan dia, kita akan dapat nilai dalam AX ni ialah 278 dalam desimal tambah 226 dalam desimal tolak 176 dalam desimal. Okey. Selepas itu, awak boleh tambahkan dengan 1. Add nilai AX dengan 0001 dalam hexa. So, sekarang ni, apa yang disimpan dalam AX ialah 278 dalam desimal tambah 226 dalam desimal tolak 176 dalam desimal tambah 1 lah dalam desimal. Tapi kena ingat tau, jawapan awak kena simpan dalam Y. Last kali awak kena move masuk dalam Y nilai AX. Jadi kita transfer whatever result yang kita dapat dalam AX ke dalam Y. So macam ni lah caranya untuk kita nak convert from mathematical equation pergi kepada assembly language. So usually dekat sini kita ada setengah markah. Dekat sini setengah markah. Sini setengah markah. Untuk tambah 1 markah. Move lagi setengah markah lagi. Sub 1 markah. Add lagi 1 markah. Move dekat sini setengah markah. Berapa total? 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 5/2. Mungkin markah dia dalam 5 markah ataupun 6 markah. Macam itulah. Okey. Tak silap mak, ini memang soalan previous lab test. Alright. So, mak reveal ataupun mak exposekan awak dengan bentuk-bentuk soalan lab test supaya awak tidak blur masa jawab lab test nanti. Okay, so I will leave the next exercise to you. Ada masalah, contoh kata awak tak dapat dia punya jawapan, boleh refer kepada mak. Okay, so I think that would be all
for now, for the second video, insyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.